Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan solat ini dia punya hakikat dia adalah kita berbicara dan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita gagal mendapat hakikat sebenar sembahyang, maka sembahyang tak ada apa, hanya sekadar melepaskan batu di tangga ataupun melepaskan kewajipan fardu saja. Nah, dari sudut amalan solat tersebut diterima tak terima? Allah Taala tak terima. Sesekali Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima dengan sebab terhijab dengan amalan ataupun dengan hati kita yang qaswah, yang keras. Jadi sambil-sambil kita bercakap tentang apa? Hifdzul lisan, maka saya nak bawa satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu pesanan daripada Al-Imam Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama daripada Mesir, yang mana dihalau daripada Mesir ataupun tak dibenarkan ataupun dibuang kerajaan daripada Mesir. Sekarang ni menetap di Doha, tak silap saya. Jadi banyaklah penulisan-penulisan beliau yang sama ada berkaitan dengan dakwah ataupun ilmiah ataupun kajian ataupun nasihat ataupun membentuk membangkitkan jiwa-jiwa manusia untuk berdakwah, untuk membangunkan Islam. Maka saya bawa satu kitab ataupun kutaib yang kecil, risalah dia. Dia pesan kepada kita untuk mengakhirilah kita punya tazkirah pada malam ni. Panjanglah, lambat kan. Jadi dia menyebut dalam kitab dia, dalam berjudul Wajibus Syabab Al-Muslim Al-Yawm, kewajipan kemestian bagi seorang pemuda Islam pada hari ini. Walaupun disebut syabab, tapi termasuklah kita semualah kan. Sebab apa? Waktu kita syabab dulu kita tak sampai lagi level ni. Jadi disebabkan kita tak sampai level ni waktu syabab, maka waktu tua pun kita kena berazam lah untuk dapatkan apa yang Al-Doktor Al-Qaradawi sebut. Wajibus syababul muslim al-yawm, kewajipan pemuda pada hari ini. Dia sebut 4 benda yang mesti dilakukan oleh orang yang bergelar diri dia syababul muslim, pemuda Islam. Maka saya luaskan skop dia, pemuda dan petua. Tak kira lah mana kata orang Islam lah. Yang pertamanya kan, wajibatu arba'ah al syababil muslim, kewajipan, 4 kewajipan ke atas pemuda Islam. Yang pertamanya, wajibul fahmi sahihi lil Islam, wajib memahami Islam secara benar, secara betul. Kita faham Islam tu apa. Satu kitab dia lain disebut Al-Islam alladzi nan'u ilaihi, Islam mana yang kita nak bawa, Islam mana yang kita sekarang anuti kan. Islam yang macam mana dibawa oleh Nabi Muhammad ke? Islam yang mana dibawa oleh Mu'tazilah ke? Islam yang mana dibawa oleh Syiah ke? Islam yang mana dibawa oleh Kasim Ahmad ke? Kan? Islam yang mana dibawa oleh apa Ayatullah Khomeini ke dan sebagainya. Islam apa yang kita nak bawa pada hari ini? Islam apa, bukan Islam apa yang kita bawa, Islam apa yang kita anuti, dan Islam apa yang kita nak cerita ke orang. Sebab itulah dia kata wajibu al-fahmu sahihil Islam, wajib kita memahami Islam yang sebenar. Sebab apa hari ini musuh-musuh Islam, dia bukan sahaja berusaha untuk mengeluarkan kita daripada agama Islam, bahkan dia juga cuba menyelewengkan orang Islam daripada Islam yang sebenar. Hari ini kita sebut adanya Islam hanya pada label saja. Dia ni Islam, label Islam. Tapi hakikatnya Islam dia tak macam Islam yang sebenar. Maksud dia hanya nama saja orang Islam, sembahyang pun tak. Bagi dia Islam tu agama. Dari sudut cara hidup ikutlah. Yang penting tak syirik. Itu pun ada juga. Ada yang disebut sebagai Islam sekular. Kan? Islam yang menjuzuk-juzukkan Islam, memisah-misahkan Islam. Kan? Jadi kita akan sebut. Sebab itulah hari ini dia kata banyak orang-orang yang dia buat benda-benda yang pelik. Dia beramal benda-benda yang pelik, ibadah yang pelik. Sebab apa? Ilmu tu tak kejap. Tambah orang-orang yang dia kata orang-orang yang baru nak dapat kesedaran Islam. Kalau umur 30, umur 20 masuk universiti baru nak sedar kesedaran Islam tu ada, belajar melalui YouTube
kan, kadang-kadang terpengaruh dengan dakwah daripada puak Syiah yang mana awal-awal tu nampak cantik dah Islam tu kan. Kadang-kadang mereka berdakwah dengan melalui pakaian kan, pakaian puak cantik, sorban tu lebih dari kita lagi, jubah tu berlapis-lapis kan, zikir tu meraung lebih hebat daripada kita lagi. Ni kita hebat ni Islam tu ni Islam tuli ni kan, janggut lebih panjang dari kita kan, janggut lebih panjang dari kita, siap berubah lagi, nampak seni tu. Nampak tak melalui benda-benda tu. Kadang-kadang orang-orang boleh terpengaruh. Tak apalah. Apa yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala sebut, pada hari ini kami telah sempurnakan Islam bagi kamu sebagai agama, wa atmamtu alaykum ni'mati, kami telah sempurnakan ke atas kamu nikmat kami, yakni Islam tersebut, wa raditu lakumul Islam madina, dan kami hanya redha, yakni Allah Subhanahu wa taala hanya redha Islam itu sebagai agama. Agama yang lain tidak diterima. Islam apa yang Allah SWT redha? Islam yang seperti mana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata pada hari ini timbul banyak benda-benda mukhtariat, benda-benda yang direka dalam urusan agama. Wal mubtadi'at, benda-benda bid'ah, benda-benda yang baru dalam Islam. Maka ianya menuntut pada kita untuk menjernihkan Islam tersebut daripada dirosaki ataupun diresapi dengan fahaman yang salah. Kalau dulu adanya Mu'tazilah, sekarang ni ada new Mu'tazilah. Mu'tazilah yang rejuvenasikan dia punya Mu'tazilah tersebut kan. Mu'tazilah ni maknanya kata menggunakan akal semata-mata dalam nak memahami Al-Quran dan sebagainya kan. Hukum hakam ni maknanya kata guna akal. Saya ada seorang kawan tu di Yaman, di universiti, dia ni fahaman new Mu'tazilah. Apa yang dia kata? Dia kata kita di peringkat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran ni mesti berada di atas daripada akal. Tidak. Al-Quran mesti berada di atas sebagai panduan, perlembagaan, rujukan daripada akal duduk di bawah. Bagi dia Mu'tazilah, akal yang mesti duduk atas. Akal duduk atas, Al-Quran kena duduk bawah. Hujah dia apa? Hujah dia sebab Al-Quran ni nak ditafsirkan daripada akal. Faham tak? Al-Quran kalau tak ditafsirkan dengan akal yang terbuka, maka Al-Quran ni akan jadi jumut. Faham tak? Jadi kadang-kadang bahaya juga kita duk fikir akal. Kita kalau fikir Islam dia sudut rasional, betul juga. Ada betul tak? Tu dah angguk tu betul tu. Faham tak? Jadi kita pun risau. Tu maknanya kata Mu'tazilah zaman sekarang ni banyak yang berlaku. Sekarang ni fahaman dia banyak di Indonesia. Di negara Arab pun banyak. Sekarang ni di Asia Tenggara banyak di Indonesia. Sekarang ni banyak yang meresap di dalam universiti. Rupa-rupanya seperti mana dakwah yang berlaku pada zaman dulu kan. Kalau dulu ni Islam ni dibawa sebagai dagang, mai ke Melaka dulu, contoh mai ke Kedah Tua, kerajaan Kedah Tua dan sebagainya, bawa Islam. Maka pada hari ni dakwah yang sama ada Kristian ataupun yang Islam yang menyeleweng ni datang dengan cara yang tu. Cuma sekarang lebih moden. Dia datang kononnya nak mengaji di universiti tempatan kan. Ini sebab itulah anak-anak kita kena pantau Islam apa je sekarang ni. Syiah ke, Mu'tazilah ke, Yahpin ke, Tuhan Harun ke, Kasim Selamat lah, Kasim Ahmad. Kita kena pantau. Tengok pelik dalam rumah kan, balik air tak semayang pun ni, semayang tapi 3 kali je semayang. Ni Syiah dah ni. 3 kali je semayang. Sebab apa? Buat jamak. Dia kata hidup di dunia ni umpama musafir kan, boleh buat jamak lah. Sebab apa? Musafir ke akhirat boleh buat jamak belaka setiap hari. Okey, dia sebut apa? Fa asruna haza yuridu ayang khutal Islam. Kita sebut Islam sekarang ni daripada zaman Nabi Muhammad dah sempurna dah. Maka Islam dia tak berhajat untuk ditambah. Sebab apa? Benda yang menerima tambahan itu sebenarnya benda yang tak lengkap lah kan. Benda yang boleh kurang lagi-lagi lah, tak lengkap kan. Mana kata Islam tu dah pack dah lengkap, maka tak menerima pertambahan. Maka fa asruna hadza yuridu an yanqasal Islam wa yakhruju min al-Islam asya' kathirah min ta'alimihi wa ahkamihi. Maka pada hari ini orang nak cabut daripada Islam tu beberapa perkara dalam hukum dan juga pelajaran. Yuridunahu islaman bila jihad.
sekarang ni ada gerakan yang bawa fahaman-fahaman yang bawa dia Islam, tapi al-Islam bila jihad. Islam ni tanpa jihad. Jihad ni dah tak relevan. Bahkan mereka daripada dulu sampai sekarang ni duk mendesak Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, supaya mengharamkan, menghapuskan, menggugurkan subjek jihad tahun 4 syariah Islamiah. Kalau tahun 4, kalau ada anak-anak kita di Al-Azhar, tahun 4 ni ada pelajaran jihad, bab tajuk jihad tebal tu. Subjek. Maka jihad ni adalah pelajaran yang wajib bagi tahun 4. Fakulti syariah. Bagi mana kata Amerika ni mengharamkan, dia suruh Al-Azhar mengharamkan dan menggugurkan subjek jihad. Sampai tu. Jadi hari ni pun banyak dia kata Islam ni dia tak perlu jihad, dia hanya perlu toleransi. Islam duduk kat masjid je, pegang tasbih, pegang saban jadi tak nak kacau orang. Kadang-kadang orang bila orang tanya sebab ustaz tengok tu Mesir, tengok Syria, tak boleh jadi apa-apa pun, tak aman pun, orang ramai yang mati kan. Ramai yang mati, orang bersalah pun mati, orang tak bersalah pun mati. Yang mana menyokong ke tak menyokong pun mati sebab dianiaya. Mana kata kita sebutlah kepada mereka bahawasanya Islam ni bukan susah dulu saja. Kita nak naikkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni duduk di atas ni bukannya zaman Nabi Muhammad saja susah. Zaman Nabi Muhammad saja perlukan darah sebagai tebusan untuk jihad. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang beribu yang mati untuk apa? Untuk menaikkan Islam, untuk menyebarkan Islam. Bukan zaman dulu saja susah. Hari ni sekarang ni pun nak menaikkan Islam, nak menumbangkan sekular, maka macam itulah juga memerlukan pengorbanan, memerlukan nyawa. Duit ringgit jangan nak kira lah, masa dan harta jangan nak kira lah. Kalaulah Islam tiba-tiba menang, tak ada orang mati, tak ada pakai duit, pelik tak? Sedangkan Allah Ta'ala janji barang siapa yang berjihad menaikkan Islam, maka berjihadlah, maka baginya syurga secara percuma lah, makna katakan mati syahid. Tiba-tiba ada orang mendakwa Islam ni kita perlu naikkan, tak perlu duk tumpah darah, tak perlu. Kita makna kata mudah macam tu ada. Islam takkan naik sebegitu mudah. Dia memerlukan pengorbanan. Kadang kita tengok bahawa ni bagaimana orang yang dididik dengan ikhwan muslimin kan, dah lah daripada fitnah macam-macam lah, teroris dan sebagainya, tak apalah. Kalau kita berkawan dengan mereka, kita tengoklah akhlak mereka, tak ada akhlak mereka akhlak mereka ni tak ada macam orang Malaysia ni. Masya-Allah, mereka ditarbiah seperti mananya dalam Al-Quran, seperti mana dalam hadis, maka mereka berakhlak macam mana Al-Quran dan hadis. Orang yang betul-betul beramal, orang betul-betul yang dia amalkan betul-betul didikan ikhwan muslimin. Akhlak mereka masya-Allah cantik sungguh. Kita berada di sisi mereka ni seronok ya. Rajin membantu dan sebagainya. Kan? Tak kasar. Arab ni bangsa dia kasar. Tama-tama orang Mesir, tapi depa ni masya-Allah suka menolong, senyum, cakap pusah baku. Tak lokek untuk membantu, menghormati orang. Macam tu. Dan itulah makna kata yuridunal Islam bila jihad, ataupun Islaman bila hudud. Islam, depa nak Islam tapi hudud-hudud jangan cakap lah. Hudud-hudud dah tak relevan. Ataupun hudud-hudud ni tak sesuai pada hari ni. Sesuai untuk negara-negara yang orang ramai Islam je. Sekarang ni kita tak sesuai. Ataupun yuriduna Islaman bila talaq wala ta'addadu zawjat. Dia nak Islam yang mana tidak ada cerai. Ataupun wala ta'addadu zawjat, Islam yang menolak poligami. Hak asasi manusia lah ni. Ataupun Islam bila daulah wala hukma, Islam yang mana tidak ada kerajaan, Islam yang mana tidak ada negara. Islam ni di masjid yang mana kata orang Islam bila kita boleh bermasyarakat, boleh buat kenduri, boleh sambut maulid Rasul, boleh sambut, boleh buat amalan puasa 6, Hamid Raya, cukuplah, nak apa lagi. Jadi tekat tu. Betul tak? Kita boleh pakai jubah, pakai serban, pakai baju Melayu, main semayang masjid, tak ada orang kacau. Terus tu tak apa dah, nak terang mana lagi. Bahaya tu, bahaya. Mana kata lepas duk sangka Islam takat tu ya. Islam ni Al-Quran tu dia ada cerita tentang semayang ya.
Sedangkan sembahyang ni berapa persen ya yang disebut di dalam Al-Quran. Selebihnya tu banyak membincangkan tentang sosio ekonomi masyarakat dan juga perundangan Islam. Faham tak? Ibadat ni memanglah salah satu daripada bahagian juzuk Al-Quran dan sebagainya. Maka mereka ni ai ma yusamma al-ilmaniyah. Mereka ni yang dinamakan sebagai ilmaniyah, iaitu sekular. Azluddin anid daulah, memisahkan di antara agama dan juga kerajaan. Kan? Kerajaan nak memerintah tak boleh guna Islam. Islam lah. Nak memerintah tak boleh pakai Islam. Islam tak sesuai. Nak buat undang-undang tak sesuai, ambil undang-undang Islam tak sesuai. Nak maju dalam pembangunan ekonomi tak sesuai, ambil fik muamalat tak sesuai. Bank-bank tak sesuai pakai, tak sesuai. Kalau pakai ni susah, orang nak tak ada riba ni susah, untung sikit dan sebagainya, tak sesuai. Berkira tak sesuai. Macam tu. Mana kata mereka memisahkan di antara agama dan juga pemerintahan. Itu yang bahaya. Mana kata benda-benda tersebut kadang-kadang menyebabkan orang lain yang tak mengaji tu utamanya mudah terseleweng, mudah dijangkiti dengan virus-virus tersebut. Cuma hari ini saya nak bawa lah tentang jadi di atas poin memahami Islam yang sebenar. Hari ini kita dikejutkanlah dengan satu fahaman yang kita ingat ke dah berkubur lah. Fahaman Kasim Ahmad. Kan baru ni kemarin dululah hari Sabtu tak silap saya, mereka buat satu seminar pemikiran Kasim Ahmad. Macam tu lah tajuk dia, Kasim Ahmad. Jadi ramai-ramai ni dia panggil dengan Astora Jabat. Ni pun adalah Kasim Ahmad dan 2-3 orang lagi panelis dia, panggil membahaskan tentang pemikiran Kasim Ahmad. Mereka nak suburkan balik pemikiran Kasim Ahmad. Yang rasmi dia atau siapa dia lah? Yang rasmi dia tu atau nama dia Tun apa tau. Tapi bekas Perdana Menteri Malaysia lah. Kenal kot orang Kedah. Sekarang ni Perdana Menteri ni orang Kedah seorang je tak? Rasmi. Bahkan hari ni dia keluar kenyataan dia mempertahankan idea Kasim Ahmad. Jadi kita pun heran lah. Kan kalau orang, kita pun heran bila orang menghina. Kalau Syiah ni makna kata dia kacau sahabat dia. Nabi dia akui kan. Dia hanya kacau sahabat, ira sahabat, tak terima sahabat ni, tak terima sahabat ni, kafir ke sahabat. Yang ni bukan sahabat dah kan. Dia kata kat Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad ni tak boleh nak dewa, kita tak boleh nak dewa-dewa. Kita tak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu tak, bukan dah. Ni tak termasuk kan, bukan dia. Ni dari reka kan. Dia kata syahadah ni satu ya kan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu bukan syahadah. Banyaklah lagi kita akan sebutlah hari ni, pendedahan kita sebut sikitlah supaya kita ni tak buta lah sangat apa isu semasa. Umur dia lebih kurang 81 ataupun 82, penuh dimasukkan dalam ISA. Dia sebelum ni bekerja dengan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Doktor lah, dapat Doktor Kasim Ahmad. Pernah berada dalam jamaah Al-Quran, Jamaah Al-Quran Malaysia. Seterusnya Forum Islam Liberal. Banyaklah dia punya jawatan tu ataupun penghebatan dia tu. Tapi dia ni lebih kepada dikenali dengan orang Kasim Ahmad ni, mana kata kalau kita kenal dia ni anti hadis. Walaupun dia tak mengaku, tapi daripada kenyataan dia tu kita boleh faham bahawasanya dia ni anti hadis. Bahkan dia suruh semak kembali tafsir Al-Quran. Al-Quran tu dia kata tafsir Al-Quran hari ni tak betul. Yalah, tafsir Al-Quran hari ni menggunakan hadis. Memang tak betul lah bagi dia, sebab dia tolak hadis. Kalau kita tengok beberapa kenyataan-kenyataannya yang dimuatkan dalam hadis, tajuk buku dia banyak. Dan ni penulis yang terkenal juga. Ni perkata kawan Mahathir. Wallahu a'lam. Hadis jawapan kepada pengkritik. Dia menolak hadis kan. Kemudian dia tulis, bila orang kritik dia banyak, dia buat keluar satu buku hadis jawapan kepada pengkritik. Dia menyenaraikan beberapa hujah yang menurut beliau hadis memberi kenyataan yang bercanggah dengan Al-Quran. Dengan sebab tu hadis mesti ditolak. Yang pertamanya,
Menurut beliau, Al-Quran menegaskan bahawa rujukan kaum muslimin hanya satu saja. Dia kata Al-Quran hanya mengatakan rujukan orang Islam ni satu, iaitu Al-Quran. Sedangkan hadis menegaskan ada dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kan kita bisa dengar apa, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua benda, lam tadillu in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia kata tak, hadis ni tak bercanggah dengan Al-Quran, jadi hadis kena tolak. Sedangkan kita sebut, kita duk dengar banyak dalam Al-Quran, taatlah kamu pada Allah dan Rasul, apabila kamu berselisih fa in tanaza'tum farduhu ila Allah wa Rasul, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Nak kembali kepada Rasul macam mana? Melalui ucapan hadis dia lah, kan? Takkanlah orang yang nak kembali pada Rasulullah, nak rujuk pada Rasulullah hanya pada waktu Rasulullah hidup saja. Kita macam mana? Kan? Macam itulah. Yang kedua dia kata apa? Al-Quran hanya menyebut 5 sahaja rukun iman, sedangkan hadis menyebut 6, iaitu ditambah dengan khada' dan qadar dalam hadis. Apa ni? Banyaklah yang dah mampu ni, apalah kita sahaja dengar. Tapi jangan percaya pula lah. Risau kat sebut-sebut percaya. Betul juga Syekh Ahmad ni search internet, jadi ahli. Okey, yang ketiga, Al-Quran mengajar syahadah hanya la ilaha illallah. Syahadah Al-Quran hanya ada ajak la ilaha illallah. Tetapi hadis menambah Muhammad Rasulullah. Tambahan tersebut mengikut Qasim bercanggah dengan ayat yang memerintahkan agar jangan menyekutukan Allah dengan sesiapa pun. Sejak bila kita syahadah Muhammad Rasulullah ni kita sekutukan Allah? Pelik tu. Sebut dah Muhammad Rasulullah, Muhammad tu pesuruh Allah, bukan Tuhan. Jadi dia gagal memahami. Sebab tu lah tu Imam Syafi'i kata, aku ni boleh berhujah dengan 1000 orang cendekiawan. Mainlah orang cerdik pun 1000 orang aku boleh berhujah. Tapi kalau hang bagi seorang bodoh jahil kepada aku, seorang aku akan kalah. Aku akan kalah dengan seorang yang bodoh. Sebab apa? Susah nak berhujah. Saya tengok hadis ataupun apa, ataupun kata ulama, al-insan apa dia? Manusia ni apa, bukan manusia, jahil ni merupakan musuh nombor 1 manusia. Jahil ni merupakan musuh nombor 1 manusia. Apabila jahil ni ada dalam diri, susah. Tambahlah bila ada jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahilnya bertingkat-tingkat. Maksud dia dia tu jahil, kemudian dia tak sedap kata dia jahil. Ini jahil murakkab. Macam Ahmad Kasim ni lah. Ahmad Kasim tak. Kasim Ahmad Kasim tu mantan YB Kuala Kedah. Nombor 4, Al-Quran melarang mendewa-dewakan manusia. Namun hadis memerintahkan agar mendewakan Rasulullah. Waktu pula iaitu dengan berselawat kepadanya ketika membuka dan menutup doa, dan juga apabila mendengar namanya disebut. Kita pun dengar jelas Al-Quran sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan kata manusia, Allah dan malaikat selawat kata Nabi. Tiba-tiba kita manusia nak petikai. Kita ni siapa? Macam-macam lah disebut kan. Nombor 4, nombor 5, Al-Quran menerangkan bahawa Nabi Muhammad atau mana-mana Nabi tidak memiliki kuasa syafaat. Namun hadis menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai kuasa syafaat. Pening tak? Dia kata Nabi ni tak ada syafaat. Sebab apa Nabi Muhammad ada? Kita pun tahu dah, kita pun mengaji bahawasanya Nabi Muhammad ni, setiap Nabi ni ada doa mustajab. Doa mustajab Nabi ni Nabi simpan waktu hari kiamat nanti untuk umat dia, iaitu syafaat ni. Tiba-tiba dia kata canggah lah kan. Sebab itulah satu kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW apabila dia masuk rumah Sayyidina Fatimah anak dia, dia tengok jadi bila dia masuk tu cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan Hussein, biasalah budak-budak tengok Tok Wan lari lah main, dan cucu kita kan seronok. Jadi bila Sayyidina Hasan mai kepada Nabi Muhammad cium mulut. Bukan, memang orang Arab ni kadang dia suka cium mulut. Macam tu. Bukan yang gay dak budak-budak kan. Yang kedua, bila Sayyidina Husain mai, dia cium leher tengkok. Jadi Sayyidatina Fatimah ni dia tengok heran, wahai Nabi Muhammad, sebab apa hang ni buat dua perlakuan yang berbeza pada anak aku, dia cucu kau.
Nabi Muhammad SAW sebut bahawasanya aku cium mulut Sayyidina Hasan kerana dia ni akan mati dengan sebab diracuni. Dan aku cium Sayyidina Husain sebab apa? Dia ni akan mati dengan sebab dipancung. Lepas tu Siti Fatimah anak dia ingat macam tu, risau tak kira. Wahai Muhammad, engkau ni Nabi Allah, doa mustajab, doa lah. Nabi kata, sungguhnya doa yang mustajab ni aku simpan untuk umatku, bukan untuk cucu aku, untuk umat aku semuanya pada hari kiamat nanti. Nampak? Siapa tak sayang cucu? Okey, tapi Nabi Muhammad dia bukan sekadar sayang cucu, dia sayang umat dia. Nampak? Yang ketujuh, menurut Al-Quran Nabi Isa telah wafat. Namun hadis menjelaskan bahawa beliau tidak mati dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Jadi kalau kita nak percayalah dakwaan-dakwaan Kasim Ahmad ni, dalam Al-Quran ni hanya sebut aqimus solah, dirikanlah solat. Dalam Al-Quran ni ada sebut tak solat ni, solat subuh, solat zuhur, solat asar, ada sebut tak? Dalam Al-Quran ni ada sebut tak macam mana nak sembahyang? Dia ada 13 rukun, mula takbir, niat macam mana, ada sebut tak? Tak ada tak? Apa yang membatalkan secara keseluruhan, kan? Nak baca apa, ada sebut tak? At-tahiyatul mubarakatus salawat, ada sebut tak dalam Quran? Agak-agak pok-pok Kasih Ahmad ni pun baca apa dalam sembahyang? Lepas sembahyang macam mana? Kita nak fikir lepas sembahyang macam mana kalau lepas tak ikut Nabi? Jadi maknanya lepas ikut Al-Quran, lepas ikut akan lagi sesat. Yang ke-8, Al-Quran tidak menetapkan sebarang hukuman bagi murtad, namun hadis menetapkan bahawa orang yang murtad hendaklah dibunuh. Karut. Telah jelas dalam Al-Quran. Al-Quran menetapkan hukuman ke atas orang berzina hanya sebatang sahaja. Namun hadis menambah satu lagi hukuman, iaitu rejam. Mungkin dia tak pernah baca, iaitu ayat Quran yang dimansuhkan bacaan. Ayat Quran ni mansuh tak mansuh, dihapuskan, dibatalkan hukuman. Mansuh ni ada dua. Satu, dimansuhkan bacaan. Yang kedua, dimansuhkan hukuman. Ada hadis, ada Quran yang dimansuhkan bacaan, tapi hukuman dia masih berjalan, iaitu hukuman rejam ke atas orang yang berzina, orang yang sudah berkahwin. Orang yang berkahwin bila berzina, dia ni direjam. Hadis ni asalnya ayat Quran, asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya fajlidu kulla wahid minhuma al-battah. Asal ayat Quran yang telah dimansuhkan bacaan, tapi hukumnya masih ada. Adapun ayat Quran yang masih ada tapi hukumannya telah dibatalkan, banyaklah. Itu kita tengok banyak, tak perlu disebutkan. Yang seterusnya, yang ke-10 saja saya sebut. Allah memerintahkan supaya manusia menggunakan akal dan fikiran, namun hadis pula melarangnya, di mana Rasulullah pernah berkata, sesiapa yang mentafsir Al-Quran dan mengikut fikirannya, dialah menghuni neraka. Yang ke-11, ini lagi karut, pluralisme. Al-Quran mengajar kebebasan agama. Al-Quran mengajar kebebasan agama, iaitu di mana ayat sebut la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun hadis menetapkan orang yang murtad dihukum dengan bunuh. Hukum ini menurut Kasim berasal daripada Taurat. Banyak lagi yang hukum-hukum yang dipertikaikan, tak perlu disebutkan di sinilah. Bahkan yang paling teruk, dia kata dia mempertikaikan surah At-Taubah. Dia kata sebab apa surah At-Taubah ni tidak dibaca ataupun tidak ditulis di awal dia dengan bismillah. Tulis. Dia kata surah Taubah ni telah diseleweng oleh sahabat. Telah diseleweng dan ditambah di hujung dia yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua ayat yang terakhir, sesungguhnya telah datang, dia punya terjemahan, sesungguhnya laqad ja'akum rasulun, sambung, min anfusikum azizun alaihi ma, saya tak ingat, tambah pula kan, macam itulah, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu yang sangat-sangat ambil berat kepada kamu daripada sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu dan sebagainya. Jadi dikata ayat ini ditambah oleh para sahabat, diselewengkan. Sebab ayat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka dituduh ayat ini menyeleweng daripada diselewengkan oleh para sahabat. Ini semua karut belakang. Jadi sebab itulah saya tegaskan di sini bahawasanya
untuk kita memahami Islam dengan sebenar cukup penting. Islam yang sebenar kita tidak boleh fahami dengan hanya kita membaca buku. Kerana apa? Banyak orang yang sesat sebab apa? Membaca buku, kan? Yang kedua, dalam kita nak memahami Islam, mestilah kita mencari guru yang sebenar. Jangan cari guru yang salah. Disebabkan cari guru yang salah, pergi cari Kasim Ahmad jadi guru dalam rujukan. Dia ni tak ada basic agama, kan? PhD dia tak silap dalam bidang penulisan dan sebagainya. Jadi silap cari guru, maka itulah padah dia. Kemudian yang kedua, secara ringkasnya disebut oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi, kewajipan sebagai seorang pemuda yang kedua adalah beramal dengan ilmunya dia pelajari. Sebab apa dia sebut ilmu ni, dia punya buah dia, kesan dia bukannya untuk berdebat. Al-ilmu thamaruhu al-amal. Ilmu ni kesan dia punya buah dia adalah amal, bukannya berdebat, berbahas, duk kaji bahas tak praktik pun tak jadi. Yang ketiga, bila kita beramal, maka amal tersebut mestilah ilmu yang diamalkan mestilah disebarkan. Itu yang disebut dakwah. Dakwah ataupun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang daripada buat perkara yang munkar, menasihati orang dan berpesan-pesan kepada kebaikan. Dan yang keempat yang paling penting, bila kita menuntut ilmu, kita beramal dengan ilmu, kita sampaikan ilmu, yang keempat adalah mestilah kita ni berada dalam jamaah. Kenapa Islam tak boleh dibawa secara seorang-seorang? Islam mestilah dibawa dalam keadaan berjemaah, kan? Kita tak boleh bawa style kita, kan? Kita tak boleh bawa ikut kefahaman kita. Kita kena berada dalam jamaah. Cuma persoalannya, jemaah manakah yang kita nak sebut? Jemaah manakah yang kita nak duduk dan kita nak perjuangkan Islam? Dan hari ini banyak jemaah yang mana kumpulan-kumpulan yang mana mengaku bawa Islam, kan? Kena ingat, setiap apa yang kita buat semuanya ada hubung kait dengan 5 wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi kita bersama dengan jemaah untuk menegakkan Islam, maka tak terlepas daripada 5 hukum ni. Kalaulah kita silap, maka 5 hukum ni akan terpalit. Kalaulah kita betul dalam memilih jemaah yang mana, haluan yang mana, maka kita insya-Allah akan selamat. Hari ini ramai orang yang mengaku Islam, ada Islam celup pun banyak, Islam yang menyeleweng pun banyak. Jadi mudah-mudahan kita dan keluarga kita selamat di hari akhirat nanti dengan sebab kita berusaha untuk mencapai 4 benda yang disebut oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia, dalam muhadarah dia, iaitu wajibatus syababil muslim al-yawm, kewajipan pemuda Islam pada hari ini. Kerana itu saja, minta maaf lebih lewat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maklumat yang kita kongsi, kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain, terutamanya dalam tadilah berkaitan Kasim Ahmad dan yang lain-lain yang menyeleweng daripada Al-Quran dan ajaran As-Sunnah yang sebenar. Dan itu saja, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih.